boleh tak Datuk berkongsi bagaimana orang biasa seperti kita ni nak berjaya macam Datuk dalam bisnes? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Saya sebenarnya kalau nak cerita pasal perkongsian ni, rasanya saya tak sehebat abang kita ni, Hafiz. Jadi saya terlalu kerdil kalau dibandingkan dengan dia. Orang kaya bercakap, tengok. Beg, berapa beg? Dia dapat berapa? berapa beg kan? Saya belum terima satu beg pun lagi. Tapi walaupun saya telah mengerahkan semua tenaga bala tentera saya untuk berkhidmat untuk Al-Falipi ini. Dan insya-Allah setakat ini saya telah rekrut beberapa manager dan juga supervisor. Saya punya prinsipnya mudah. Kalau dulu masa mula kami berniaga dulu, saya di Kendang Padi pun saya masuk pergi. Saya pernah mempunyai pengalaman. Saya jual buku sebenarnya, buku, surat khabar, majalah. Kumpulan Karang Kraf adalah saya salah seorang daripada pengasas dia. Bawah Karang Kraf tu ada apa? Mungkin dengan dia faham sikit. Bawah Karang Kraf tu ada apa? Kita ada majalah, 30 majalah. Contohnya tu? Contohnya Nona, Remaja, Mingguan Wanita, apa ni, Midi, Rapi. Tepuk dia belakang. Jadi saya rasa kalau kita pergi ke kedai majalah ataupun kedai buku itu, kalau tak ternampak saya punya majalah tu, saya rasa something wrong lah. Okey, Jadi tips untuk berjaya, untuk kita jadi berjaya sebagai seorang bisnes tu. saya tak tahu sebenarnya tips saya sama ada betul atau tidak. Tapi Apa macam saya kata pengalaman tadi, Datuk? mula-mula kita berniaga dulu, kita mesti create produk. Okey. Dan saya rasa kita kena fokus. Yang penting masa mula-mula kita berniaga, kita nak berniaga buku. Dan tiada lain hanya buku. Okey. Kan? Dan perkara-perkara bisnes-bisnes yang related dengan buku. Okey. Majalah, surat khabar, kemudian percetakan. Jadi cerita saya yang mula-mula tu saya pergi, kita jual buku penilaian masa tu tahun 80. Kita pergi ke sekolah, saya masuk di sebelah apa ni, di Perak, di apa ni, saya masuk di Bentang Padi. Cikgu besar tu bagi sambutan permaidani merah. Dia kata tak ada salesman yang masuk mari jual buku di sekolah dia, semua takut. Pasal jalan nak masuk, kita memang masuk di atas batas padi tu. Jalan kaki ya? Jalan kaki. Dan pengalaman yang kedua saya pergi di Sedili. Kelantan. Bukan dari Johor. Saya tak suka nak jual di Kelantan. Saya orang Kelantan, tapi pasal cik ni dah terlalu jual hal Kelantan, saya jual negeri lain pula. Di Johor. Saya pergi di Sedili. Kan? Saya tinggal, kita bawa van masa tu. Okey. Van, jadi tinggal van tu di seberang sini. Sekolah tu di pulau, dia panggil Sedili kecil, Sedili besar. Kalau ada orang Johor sini, dia tahulah. Mana kena naik Bot. di sana. Tambang bot, pergilah di jeti di Sedili kecil tu. Kemudian ada warung-warung di situ, pinjam pula basikal Pak Cik itu nak pergi ke sekolah. Jadi sekolah tu nak tak nak pun dia kata tak ada manusia yang mari ke sekolah dia ni. So kalau ada manusia mari, dia mesti belinya. Jadi saya rasa sama juga dengan produk kita ni. Yang pertama sekali kita kena sasar, nak mencari siapa yang kita nak sasarkan, siapa yang kita nak itu, kan? Sebab tu macam saya kata, saya sekarang sedang membina rangkaian. Rangkaian saya ni, saya tak tahulah apa ni, saya rasa akan menjadi apa ni yang terbesar di jajahan takluk saya di Kelantan tu. Dan pasal sekarang ni saya dah kerahkan semua dia orang untuk, pasal saya yakin dengan produk ni. Cerita sama je, semua tak ada seorang pun suka MLM ni. Sebenarnya saya ramai kawan-kawan yang bagi segala jenis tongkat, segala apa, saya simpan je di rumah. Saya tak pernah makan, sungguh saya tak pernah makan. Tak kira lah yang terkacik ke, yang tertongkat ke, yang apa semua. Kan, dia orang kata dia, saya memang saya tak percaya. Saya tak pernah yakin kepada perubatan apa sama ada tradisional ke ataupun ubat-ubat moden pun. Saya jarang pergi ke hospital. Alhamdulillah lah kan. Mungkin saya tak makan Al-Falipi lagi waktu itu. Ya, tapi kan, sudah okey dah. tapi alhamdulillah kan. Saya mengamalkan apa ni, makan madu setiap hari selama 30 tahun dah kan, setiap pagi. Jadi saya rasa okey. Macam mana Datuk boleh terbuka pintu hati untuk cuba?
Kerana kempen yang terlalu kuat hari-hari. Sebenarnya setahun yang lalu saya pernah attend DP di Mid Valley. Masa tu kita buat saya pun tak terpikat dan saya rasa saya tidak mungkin terpikat. Kalau saya pun pergi lebih kurang gitu. Saya jumpa Abang Nik sendiri. Tapi lepas tu lama-kelamaan saya dengar cerita ni begitu hebat sekali. Saya suka pada kehebatan ni sebenarnya. Saya pun tengok, bila tengok beg tu saya pun geramnya. Jadi saya pun okeylah membuat keputusan menyertai, dan saya rasa saya tidak kecewa dan saya rasa tidak silap. Dan saya telah membantu kawan-kawan saya di di Kelantan tu untuk membina kesihatan dia. Dan kebanyakan mereka dah makan sebenarnya. Saya pernah bawa saudara Zamri pergi buat saya punya kawan. Dia memang ada sakit apa. Dia kata dia memang dah makan berpuluh-puluh tin dah. Dan saudara Suzamri pun saya kata, tapi saya tak masuk lagi lah. Dia kata dia dah tolak benda ni kan. So saya kata kita jangan buat apa. Okay. Lawatan yang kedua baru kita cerita tentang suruh dia try balik. Dan saya rasa kita boleh percaya. Saya belum cuba lagi yang kedua, baru pergi minggu lepas. Yang pertama dia dah bagi macam tu, saya pun kan, saya ni penakut juga sebenarnya. Tapi dalam takut tu pun ada berani. Jadi insya-Allah saya akan memberanikan diri pergi untuk kali yang kedua. Dan saya yakin dia akan itu. Dan saya harap maknanya biasanya kekecewaan ni menyebabkan kita lagi semangat. Sama juga dalam bercinta pun kecewa sekali. Kita pergi lagi sekali. Cari jangan buat apa nak bunuh diri, nak pergi jabatan Pulau Pinang. Jabatan Pulau Pinang dia buat untuk orang lalu lalang, bukannya untuk orang bunuh diri. Betul tak? Kehidupan mesti diteruskan. Kalau kita makan 80 tin pun tak kurus lagi, try lagi. Mungkin cara kita makan ke apa ke kan. Mungkin juga perbezaan tubuh kita ataupun darah kita ke. Saya tak tahu, saya tidak train dalam bidang nutrition ke apa. Saya banding lebih mahir kan. Sama, saya pun sama. Dok, boleh tak bagi apa yang sebagai seorang businessman yang sudah ada existing business yang besar, apa perspektif Datuk tengok dengan bisnes ni? Datuk punya perspektif. Saya rasa kalau produk ni, kalau saya diyakini 20 tahun dulu, saya tak buat ada bisnes saya sekarang ni. Saya nak cerita kawan-kawan kan, bisnes cetak, bisnes buku ni paling susah sekali. Satunya, kita hantar ke kedai, dia jual. Kalau tak laku, dia pulang balik semua. Kan? Mula-mula saya niaga dulu, kita buat buku, pergi hantar ke kedai. Kan? Dia punya seksa nak bayar, kan? Dia bagi pos dia take check 3 bulan. Betul. Sampai tarikh laku cek tu, postpone lagi. Sorry lah Datuk, saya kan meninggal, nak kena balikkan sini, kena situ. Betul, ni bukan cerita tipu. Kan? Memang susah. Saya rasa ini lebih baik orang bayar cash up front. Sebab apa pun sama. Walaupun laku, tapi kita kena hantar dulu ke kedai. Kan? Dan bila laku, semua berpesta. Bila tak laku, yang menangisnya saya. Jadi sebenarnya tidak ada benda yang mudah. Saya rasa ini lebih mudah. Sayang sungguh kalau 30 tahun dulu saya tak boleh. Kalau 30 tahun dulu, kalau 30 tahun dulu, Datuk join saya pula di bawah Datuk masalahnya. Siapa di bawah siapa tak saya sebab Datuk sudah kaya tak apa. Yang penting bukan saya tak kaya. Yang kaya hanya Allah Taala. Dan orang di dalam dewan pun siapalah kita. Anything else? Okay. You want me to say? Kalau ada apa-apa persoalan nanti boleh jumpa Datuk secara personal lah. Kalau nak dapat tip secara personal Datuk pasal bisnes ke pasal pengalaman perniagaan ya. Boleh. Apa yang saya tak banyak pengalaman lah, tapi bukan setakat nak share apa boleh ya. Terutamanya saya suka lah. Pasal saya dah muda dulu memang saya kerja. Saya kerja kalau ada 24 jam tu, saya pernah kerja 36 jam tak tidur. Betul. Masa dulu kita nak buat buku teks, tak ada desktop, tak ada apa. Macam sekarang ni enggak. Sambil-sambil dalam kereta kita buat kerja. Ni semua siap, manual. hantar. Dulu semua manual. Nak itu kita type, dia panggil typeset. Typeset tu macam mesin type lah. Kemudian
print dan tampal. Pergi pernah nak pergi binding pula pasal nak hantar. Kita buat buku teks ni kena buat submission. Kena hantar 8 naskah buku kepada Kementerian Pendidikan. Oh, saya lebih baik saya tak cerita. Saya kata cerita ini lagi baik. Kalau saya cerita, saya akan menangis lagi. So, saya reserve air mata untuk hari lain. Terima kasih. Maknanya mengikut orang yang berpengalaman macam Datuk yang dah ada bisnes sendiri, dah ada bisnes besar, mengikut beliau buat yang ni sebab yang ni lebih mudah, ya, lebih mudah. Okey. Itu moral of the story yang saya nampak daripada perkongsian Datuk tadi. Okey.